Penubuhan Pusat Aktiviti Warga Emas PAWI diharap dapat memberi peluang kepada golongan warga emas di negeri ini supaya bergiat aktif dalam komuniti. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Insinyur Syahelmi Yahya berkata, pelbagai program dan aktiviti yang dijalankan yang dapat dimanfaat golongan warga emas melalui PAWI. Katanya ini juga adalah salah satu kaedah bagi memastikan warga emas dapat menjalani kehidupan lebih baik dan syurgas. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan program sambutan Tahun Baru Cina PAWI UTC di Wisma UTC Kota Kinabalu di sini hari ini. Syahelmi dalam pada itu turut berharap PAWI dapat menyediakan perkhidmatan yang terbaik kepada warga emas dalam memastikan kesejahteraan dan pembangunan mereka. Sementara itu, pemberian vaksin COVID-19 untuk kanak-kanak berumur antara 5 hingga 11 tahun dilaksanakan serentak menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak Big Kids di seluruh negara bermula hari ini. Bagi di Sabah, vaksin khas untuk kanak-kanak itu disediakan di 251 pusat pemberian vaksin PPV terdiri daripada hospital dan klinik kerajaan serta swasta di seluruh negeri. Kementerian Kesihatan Malaysia sebelum ini sudah membuka tempahan kepada ibu bapa untuk mendaftarkan anak masing-masing bagi mendapatkan vaksin berkenaan melalui aplikasi MySejahtera. Bagaimanapun, ibu bapa di negeri ini turut dibenarkan untuk datang secara walk-in bagi mendapatkan vaksin kanak-kanak di mana-mana PPV yang beroperasi. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS, Datuk Dr. Ros Nanimudin dilaporkan berkata ibu bapa yang belum mendaftarkan anak melalui aplikasi MySejahtera tidak perlu bimbang kerana mereka boleh datang terus ke hospital atau klinik. Katanya petugas yang melaksanakan pemberian vaksin untuk kanak-kanak juga sudah diberi latihan kaedah untuk mengendalikannya bagi memastikan proses pemberian vaksin kanak-kanak berjalan lancar. Selain itu, katanya JKNS juga sedia datang ke mana-mana sekolah yang meminta pihaknya untuk menjalankan pemberian vaksin di sekolah. Setakat ini hanya vaksin jenis Pfizer diberikan kepada kanak-kanak mengikut dos yang disesuaikan dengan keperluan mereka. Ketika ini, kanak-kanak yang belum layak divaksin adalah antara golongan yang ramai dijangkiti COVID-19 di Sabah. Berikutan itu, pemberian vaksin untuk golongan kanak-kanak disasar dapat menguatkan sistem pertahanan badan mereka terhadap jangkitan virus COVID-19 bagi mengelak kesan yang teruk. Manakala lebih 10 peniaga menjual hasil laut di Kampung Bin Suluk Mambakut berharap supaya gerai mereka dapat dinaik taraf sebagai sebuah deretan kedai yang lebih selesa untuk aktiviti berniaga. Tinjauan wartawan di lokasi itu mendapati deretan gerai yang menjual pelbagai hasil laut di kawasan berkenaan difahamkan dibina sejak 20 tahun lalu. Selain itu, terdapat hampir 20 deretan gerai terletak di tepi jalan raya yang dikhawatiri membahayakan keselamatan peniaga dan pengunjung di kawasan berkenaan. Menurut peniaga Norila Bidin, 55 tahun, dia sudah berniaga di gerai itu sejak tahun 2000 dan sehingga kini tidak pernah dinaik taraf walaupun peniaga di kawasan berkenaan pernah memohon untuk tujuan itu. Norila mendakwa bahawa permohonan untuk menaik taraf deretan gerai berkenaan sudah pun diluluskan namun sehingga kini tiada sebarang tindakan diambil. Sumbangan itu, Norila berharap supaya pihak berkaitan dapat melihat keadaan gerai mereka yang digunakan untuk berniaga di kampung berkenaan. Sementara itu, seorang lagi peniaga Mazari Mogo 22 tahun mengharapkan perkara yang sama supaya keselamatan peniaga serta pelanggan turut terjamin. Berita seterusnya, seorang pemandu berdepan detik cemas apabila tersepit selepas kereta Pro 2 kancil yang dipandunya terlanggar lori sampah di jalan lintas berhadapan Metro Town Kota Kinabalu pagi tadi. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi JBPM Sabah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 6.16 pagi sebelum sebuah jentera dan unit bantuan perkhidmatan kecemasan bersama 10 anggota digerakkan
dikerahkan ke lokasi kejadian. Katanya sebaik tiba di lokasi mendapati pihak kemalangan membabitkan sebuah kereta Pro 2 kancil terlanggar bahagian belakang sebuah lori sampah. Jelasnya terdapat seorang lelaki dalam keadaan separuh sedar, tersepit dan pasukan bomba segera mengeluarkan mangsa. Tambahnya lagi mangsa berusia 59 tahun kemudian diberikan rawatan awal oleh pasukan IMRS, seterusnya dihantar ke hospital untuk rawatan lanjut. Seterusnya, jumlah kes baru COVID-19 di Sabah kembali meningkat kepada 476 kes hari ini selepas mencatat sedikit penurunan semalam. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masri Manjun berkata jangkitan baru meningkat sebanyak 30 kes hari ini dengan daerah Sandakan mencatat jumlah kes tertinggi daripada 12 daerah yang merekodkan kes 2 angka. Beliau berkata jumlah kes baru yang berpunca daripada saringan bergejala kekal tinggi dengan seramai 232 orang daripada jumlah keseluruhan 476 pesakit hari ini. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.